وسهلا. اسم كريم؟ Hamizan. ها؟ Hamizan. اهلا وسهلا حميزه. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah sekarang kita dah perjalanan ke Jabal Nur. Ni antara say hi. Okey, insyaAllah doakan kami. Bismillah. Sekarang kami dalam perjalanan naik dan baru sampai setengah suku ya. Belum suku lagi. Ni antara peserta yang terkandas. Checkpoint. Okay, jom. Sikit lagi tu. Tu atas tu. InsyaAllah. Bismillah, boleh. Miau. Bye. InsyaAllah. Jalanan tangga agak tinggi. Kena hati-hati. Okay, sekarang kami sedang berehat di checkpoint. Macam mana? Penat. Pelan-pelan. Penat dan seronok. Penat dan seronok. Macam ada kiau, ada miau. Penat dan seronok. Miau. Gemuk-gemuk miau sini. Tak ada makanan nak bagi. Dua. So Aisyah tengah selfie ni. Baik. Siapa belakang Ustazah siapa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah 3 tahun perjalanan sampai juga dekat atas gua Jabal Nur ni, masya-Allah. Ni kita ada Pakcik Sabri. Itu training punya Pakcik ni paling awal sampai. Masya-Allah. Coach. Ni ada Coach Azwan. Apa? Second. Ni third. Masya-Allah. Ni last tapi sampai. Alhamdulillah, tak apa. Masya-Allah. Yang penting sampai. Pengalaman. Betul pengalaman, insya-Allah. Tengah tunggu yang lain baru kita akan cerita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada seluruh rahmat kerana telah berjaya sampai ke puncak bukit Jabal Nur. Okey, ni namanya Jabal Nur. InsyaAllah ada satu lagi Jabal namanya Jabal Sur, yang mana di situ Nabi Muhammad SAW bersembunyi saat keluar hijrah ke Madinah. Dikepung oleh para assassin Quraisy. Jadi itu nanti kisah kita akan ceritakan waktu ziarah besok atau lusa, insyaAllah. Jadi tahniah diucapkan. Dan untuk pengetahuan, tinggi Jabal Nur ni kurang lebih 820 sekian meter. 820 sekian meter, dan jarak kita berjalan anak tangga tu dari bawah sampai atas ni kurang lebih 645 meter. Dari kita berjalan naik tangga tu tak sampai 1 kilo. Berapa ratus tangga tu? Tak sampai 1 kilo, tapi rasa macam 1000 kilo nak sampai atas ni kan. Tak sampai 1 kilo ke? Tak sampai 1 kilo. Masya-Allah. 645 meter saja. Tingginya 800 lebih. Tinggi 800 lebih. Nanti kita akan turun belah bawah situ. Kita akan tengok view kota Makkah. Okey, cuba kita flashback kejap. Cuba kita bayangkan waktu tu Nabi keluar. Nabi keluar untuk uzlah sebab Nabi waktu tu dah tak tahan dah. 3 tahun terakhir tu Allah beri wahyu melalui mimpi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha beritahu dalam hadisnya Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni selalu mimpi tentang falak subuh, cahaya di waktu subuh tu, kita tahu kan. Macam itulah Nabi selalu mimpi macam tu hari-hari. Dan tengok dengan serabutnya kota Mekah, penduduknya yang semakin tak betul, semakin hancur dengan kesyirikan yang bertambah teruk, menyembah Lata dan Uzza. Kenapa diletak dekat situ? Bila ditanya tahu tak alasan mereka apa? Tanpa bantuan Lata Uzza ni maka doa kami tak sampai pada Allah Azza wa Jalla. Ni memang syirik habis dah, teruk dah. Jadi kita pun sama juga. Jangan sampai kita jadikan sesuatu berhala
untuk kita sambungkan kita punya ibadah tu bahaya. Itu cukup bahaya. Nah, berhala sekarang ni paling teruk apa? Handphone. Banyak orang menyembah handphone lebih daripada dia menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh nak tinggal, tapi kita usaha. Kita usaha Allah untuk manfaatkan handphone tu betul-betul ikut masa dia. Semua ada timing, semua ada masa betul-betul. Nah, kemudian selepas Nabi Muhammad SAW hari-hari mimpi tentang falak subuh, cahaya subuh. Kemudian tengok keadaan sabutnya Mekah, Nabi cari tempat untuk uzlah. Dan tempat tu ada sini Jabal Mana. Kalau kita tengok kan bawah, kita nampak tengok keserabutan kota Mekah bawah. Dalam keindahan ni ada perkara yang cukup membuatkan kita gelisah pada waktu. Nabi gelisah pada waktu. Nabi duduk dekat Jabal Sur. Bermula pada 1 Ramadan. Bermula pada 1 Ramadan, waktu tu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun 6 bulan 12 hari. Seperti mana disebutkan oleh Syekh Saifur Rahman Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum. Disebutkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi duduk uzlah kat sini adalah 40 tahun. Itu Hijriah 40 tahun 6 bulan 12 hari. Pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Turun wahyu pertama. Turun wahyu pertama turun wahyu pertama pada 21. Turun wahyu pertama pada 21 Ramadan. Dan Nabi daripada 1 Ramadan Nabi dah dekat sini. Malam Nabi akan lepas Isyak, Nabi akan balik ke rumah Sayyidatina Khadijah, ambil makanan, naik atas. Kemudian ada sahabat sepupu Nabi yang tahu. Kemudian Nabi beri sedekah. Nabi bawa makanan, Nabi sedekah balik makanan tu. Masya-Allah. Itu Nabi gitu. Kemudian seminggu sekali Sayyidatina Khadijah akan naik atas. Sayyidatina Khadijah akan naik atas hantar makanan pula. Bayangkan naik atas ni macam mana? Ini jauh. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian waktu turun wahyu 2 kali. 2 kali waktu yang sama. Pertama waktu Nabi tengah solat, dalam hadis Aisyah sebut waktu Nabi tengah solat ada wujud seorang laki-laki yang datang. Wujud seorang lelaki yang datang, kemudian dia hilang. Bayangkan kita semua ni tak ada siapa ni kat atas ni. Kita dalam gua, tiba-tiba ada orang muncul. Macam mana perasaan kita? Kita nak lari bandut kita tak tahu. Gua Hira ni dia tak panjang pun. Dia dalam 6 hasta je. Dia tak panjang dan tak tinggi cukup-cukup untuk 1, 2 atau 3 orang. Tak cukup besar. Bayangkan nak lari gimana tak tahu. Nabi pergi mana tak tahu. Jadi Nabi takut. Nabi gemetar. Pada waktu Nabi gemetar. Kemudian muncul sekali lagi orang tadi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kiri memegang satu kotak. Tangan kiri memegang satu kotak dan tangan kanannya datang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang peluk Nabi, kemudian dia kata Iqra. Ini hadis Aisyah. Orang tu kata Iqra. Dan Nabi kata aku tak boleh baca. Kemudian orang tu kata lagi Iqra lagi. Aku tak boleh baca. Orang tu kata lagi Iqra lagi. Aku tak boleh baca juga. Tak boleh baca. Kemudian barulah kali keempat orang tersebut berkata Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah ke-96 turun di Makkah. Kurang lebih ada 15 atau 16 ayat saya tak ingat. Kita boleh cek balik insya-Allah. Itu surah Al-Falaq turun. Adakah Nabi tak boleh baca? Nabi tak tahu nak baca apa. Bukan Nabi tak boleh baca. Contohlah saya peluk ni orang dan saya suruh baca. Baca. Apa nak baca kan? Dia tak tahu baca. Jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Kemudian kerana takut yang terlalu dahsyat, kemudian menggeletar dan sosok tu hilang. Nabi lari keluar ni, turun ke bawah. Kemudian wujud tu memunculkan lagi dirinya dan berkata engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah utusan Allah.
Dan Nabi turun sekali lagi, maka kali ini mewujudkan bentuk aslinya. Ternyata orang tadi adalah jelmaan daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, di situ para ulama kata untuk pertama kalinya dalam hidup Nabi, Jibril memperlihatkan wujud asalnya. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Jibril ni ada 700 sayap. Satu sayap saja gelap langit. Satu sayap je. Memang waktu munculnya Jibril tu, langit gelap macam nak hujan. Gelap macam malam ni. Gelap sungguh. Nah, bayangkan. Itu baru satu sayap. 700 sayap. Allahumma salli ala Muhammad. Itu makhluk Allah yang masya-Allah, ketua segala malaikat. Nah, kemudian bila dah nampak wujud, bayangkan mukanya saja satu bukit ni. Mukanya saja satu bukit ni, lari. Nah, ada yang berkata munculnya dekat sebelah sana, dekat dengan Makkah. Sebab Nabi nak turun Makkah kan, dekat sebelah sana, dekat area sana. Nabi turun sampai je dekat rumah Sayyidatunah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi duduk, Nabi masuk, bagi salam, tak tanya apa. Nah, perhatikan ya, sifat Sayyidatunah Khadijah, seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seteruk apa keadaan suaminya, dia tak tanya, kecuali Nabi cerita dulu. Nah, jadi Sayyidatunah Khadijah tak tanya apa-apa. Masuk dalam rumah minta selimut. Khadijah bawa selimut, selimutkan. Kemudian ambilkan air, baru Nabi cerita. Nah, baru Nabi cerita. Kau tahu apa yang berlaku? Baru Sayyidatunah Khadijah tanya balik, apa yang berlaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ambil sikit sifat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatunah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian Nabi cerita, gini aku nampak ni kena peluk, kemudian malaikat gelap semua bla bla sampai bawah. Nah, kemudian Sayyidatunah Khadijah bawa keluar pergi jumpa yang namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abul Uzza. Nah, jadi Waraqah bin Naufal ni adalah seorang Nasrani, dan dia memegang dengan kitab Injil yang sebelumnya. Nah, jadi dia kata, dia cerita macam-macam. Kemudian Nabi cerita kepada Waraqah. Kemudian Nabi tanya, apa yang berlaku? Itu siapa? Nah, itu siapa? Yang makhluk besar tadi itu siapa? Kemudian kata Waraqah, sesungguhnya itu adalah utusan Allah, namanya Jibril alaihi wasallam, yang menyampaikan wahyu seperti mana Nabi yang sebelumnya. Nah, itu yang berlaku pada kamu. Kemudian kata Waraqah, sesungguhnya kalau aku masih hidup saat kau dihalau oleh Quraisy, maka aku akan pertama mempertahankan engkau. Nah, itu kata Waraqah bin Naufal. Nah, jadi Waraqah orang yang pertama akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi dibuang, sebab mereka tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi nanti adalah ajaran yang betul, tetapi ditentang oleh masyarakat musyrikin Makkah pada waktu itu. Nah, jadi umur tak lama Waraqah bin Naufal, selepas dia kata macam tu, tak lama dia meninggal. Tak lama dia wafat, dan dia itu adalah anak saudara kepada pakcik Sayyidatunah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, masya-Allah. Nah, di sinilah keadaan Jabal Nur. Nah, Jabal Nur. Masya-Allah. Nah, jadi nanti ambil feel tu macam mana tengok keadaan waktu tengah stres kan, tengok keadaan Kota Mekah, tengok penduduk dia yang dia sayang, tengok semua adik-beradik, pakcik-makcik yang ada dekat bawah tu tengah serabut. Jadi sedih. Bayangkan, begitu jugalah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat kita sekarang. Kita kata kita cinta pada Nabi, tapi sebenarnya nothing. Sebenarnya tak ada apa-apa. Kita mengaku kita cinta Nabi, tapi kita masih suka hasad dengan orang. Kita kata kita cinta dengan Nabi, tapi kita masih suka dengki dengan orang. Kita kata kita cinta dengan Nabi, kita tak ikut langsung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita ikut sunnah Nabi, kita cinta pada Nabi, tapi kita adalah orang yang pertama. Kita orang yang pertama meninggalkannya dalam hidup kita. Nah, Nabi tak pernah lupa gitu.
Jadi kenang balik perjuangan, sedikit je perjuangan Nabi ni. Salah satunya adalah kita melihat bagaimana Nabi lari daripada kejahilan masyarakat, dan situlah detik-detik Allah jentikkan sifat-sifat kenabian dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okey, jadi alhamdulillah tahniah telah pun sampai di sini. InsyaAllah kita boleh turun ke bawah. Kalau nak turun ke bawah tengok. Nah. Taruh. Okey, jom turun. Jom. Okey. Hati-hati. InsyaAllah hati-hati. Oh, sampai. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Muhammad insyaAllah. Muhammad. Allah. Okay, ini keadaan buruk, insyaAllah. You okay, Bing? Okay. Okay, hati-hati. Okay, bismillah. Jom. Boleh? InsyaAllah. Alon-alon. Okay, bos. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita bersama dengan Kapten. Oh, Kapten. Okay, Kapten. Alhamdulillah, okey. Macam mana? Ke dalam. Tu. Banyak lighting. Tak apa, insyaAllah. Tu, hero. Itu kan. Yang mana? Yang Tu mana? sur. Oh, sur eh? Tu sur. Habis yang ni apa? Hero. Tak ceritanya. Yang mana? Yang ni. Yang ni. Yang tadi lah. Oh, dia tak ada lah. Tak ada yang tu. Itu sur. Sur yang mana? Sur. Bukan Sur sur. dekat sebelah sana. Oh. Dekat Khuruj Hijrah. Betul. InsyaAllah. Bismillah. Ustaz, ini
Ya, ya, ya. Ini pegang ni hero. Sini lah. Tu, tulis tu. Siapa yang tulis tu? Ya, orang tulis. Okay, lighting. Masuk je lah tu. Masuk. Cepat lah.